Kemudian Allah sambung lagi. Wa idzal mau'udatu su'ilat, bayi-bayi dipersoalkan dan dia apa sebab dia dibunuh? Lepas tu tahu mana? Ayat inilah yang saya nak bawa pada malam ini. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ردة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذنني بذكره. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Quran wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juzuk Quran. Ketika kami mati kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita nak sambung surah At-Takwir, muka surat 586. Betul, boleh ikut saya dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu inkadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Sadaqallahul azim. Idza asy-syamsu kuwirat, yaitu surah At-Takwir, surah yang ke-81. Adalah 29 ayat yang cerita tentang At-Takwir, artinya gulung. Mudah kita nak faham kan? Apabila matahari ni dia gulung, artinya matahari tu tak ada cahaya. Bila matahari tak ada cahaya, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang ni jatuh, matahari tak ada. Apabila kita nak faham gini,
Masjid kita ni tiba-tiba blackout. Tiba-tiba tak ada api. Tak ada api, kita boleh pergi jalan nyasar, pergi mari, tak apa lagi. Tapi Allah kata, wa idzan nujumun kadar. Tiba-tiba, ni apa ni, candlelight, apa sebut dia ni. Ni. Chandelier. Chandelier, tak kerti nak sebut. Jatuh ni, tiba-tiba jatuh. Bum, 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 jatuh. Tak tahu nak lari kat mana kita. Kita tak boleh lari nak kau ni, tak boleh nak lari kau ni. Tak nampak. Itu dia kata wa idzan nujumun kadar. Kemudian wa idzal jibalu suyyirat. Kita duduk dalam tempat. Satu tempat, matahari tak ada dah. Kemudian bintang jatuh, gong. Lepas tu kita terbit luar pula. Gunung Ganai ni wa idzal jibalu suyyirat. Gunung Ganai pakai jalan habis. Artinya gunung Ganai ni hancur lebu, tinggal jadi debu. Wa idzal 'isharu 'uttilat. Dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan. Zaman Arab ni, zaman jahiliah ni tuan-tuan. Wa idzal 'isharu 'uttilat. Iaitu unta-unta zaman tu, kalau unta ni dia mengandung, orang jaga. Sebab apa? Sebab nak mengandung, nak beranak ke anak hak lain pula. Tapi dia katakan, masa tu unta hak beranak pun kita cara. Kalau kita zaman lah ni kita kata, adanya mah besar meja. Kalau mah besar ni pun berapa ratus ribu. Orang duk pakai, orang pun duk pakai besar ni tu. Berapa ratus ribu dah. Tapi zaman tu, mah besar ni, atau besar meja, ataupun besar sejik ni mah, orang ambil lepas, awak tak tahu. Wa idzal 'isharu tilat. Ataupun rumah kita, pakai tinggal belah. Contoh banjir lah. Banjir mari. Jadi banjir di alam mana? Kedah. Kita pun tak lama dah ni. Main dengan bulan 10, 11, 12 ni. Dia kalau ikut kaji orang-orang tua ni, 2004. Lepas tu 2014. 10 tahun pula 2024. Itu kaji orang tua lah. Betul tak betul? Wallahu a'lam. Jadi 10 tahun besok dia. Jadi 10 tahun, 2004 berat dah. 2014 kau berat. 2024. Tak tahu lagu mana. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dia kata, kita pakai tinggal belakang. Tinggal apa? Tinggal rumah. Tinggal harta. Tinggal belakang. Bawa melarikan diri selas pinggan. Kemudian Allah kata, wa idzal wuhusu husyrat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Kalau dulu binatang-binatang liar setara mana pun dia duduk dalam zoo, dia ikat. Lah ni binatang, semua binatang ni pakak. Binatang liar ni kata binatang buah. Namirun, harimau, asadun, singo dan semua gajah, rimau. Ada berlaku tu berlaku. Masa tu cakap lagi lah kita. Batu ayat 26 dikatakan fa'aina tadhhabun. Ayat 26. Tengok ayat 26. Fa'aina tadhhabun. Nak lari mana? Ni bertalu-talu mari. Dengan matahari mu nak lari, matahari tak ada cahaya. Nak lari mana? Berat ni sekarang ni. Dengar bintang-bintang ni pakak duk jatuh belakang. Allahu akbar. Kemudian dia katakan, wa idzal biharu sujrat. Tak apalah, ambo pergi lari alah ke laut lah. Jangan. Laut pun wa idzal biharu sujrat. Laut ni pun duduk di panah ke duduk tengah gelegak. Acu terawak air. Wa air dalam apa ni? Kita tu. Lepas tu kita tengok buka gotu dia tu. Kita tengok dia gelegak. Gul. Nak lagi mana? Acu terang minum sekali. Tak boleh nak ayat. Tu baru air gitu. Ni air ni bawah dia ni dia ada berlaku. Pernah diceritakan ada orang ni tengok tsunami, tengok depan ni tsunami. Allah tak payah tengok lah. Tengok dalam YouTube, buka YouTube. Tsunami sama mana? Tinggi sama tinggi dengan bangunan 4-5 lebih. 4-5 tikak tu tinggi.
Serau. Sekali lipat kita. Nak lagi mana? Fa'ina tadhhabu. Nak lagi mana? Wa idan nufusu zuwijat. Dia masa ni habis cerita. Tadi dia cerita lagu mana hari kiamat. Sekarang ni semua orang dibangkitkan. Wa idan nufusu zuwijat. Dan apabila roh-roh dipertemukan balik. Ni semua orang kita ni mati belakang. Tak ada orang mati 2 kali tuan-tuan. Kalau mati 2 kali itu cerita Roku, cerita Dragon Ball atau cerita benda lain. Cerita kartun. Cerita diri kita ni mati sekali. Kalau dia Tuhan kata kita mati dalam keadaan duduk ala kubur, kita kena kata ke muka nakir. Sampai ke bila-bila kita akan kata dia muka nakir, kita tak boleh kata muka nakir, aku nak lahir semula. Aku nak hidup semula. Tak ada. Allahu Akbar. Benda dia kata apa? Wa idzan nufusu zuwijat. Dan masa itulah juga roh-roh baik ni masuk diri kita. Kalau roh kita baik, maka baiklah dia keluar. Kalau roh kita tu jahat, maka beratlah dia nak keluar. Allahu Akbar. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Di hari kiamat pula dia sambung lagi. Ni saya reka-reka ni sebab ni kita nak pergi ayat, kita sambung ayat ke-10. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Zaman ketika jahiliyah ni, orang pakat duk bunuh habis. Bunuh bayi-bayi puan. Kita tak ada nak mikir. Kalau bunuh bayi-bayi puan, lepas tu nak beranak lagu mana anak? Nak ada anak lagu mana? Yang pilih lahir je anak puan bunuh. Maka ketika itu Allah hidupkan balik bayi-bayi puan dan semua orang hidup. Tapi pelik ayat ni dia katakan bi ayyi dhanbin qutilat. Sepatutnya Allah tanya orang je bunuh. Kalau kita zaman lah ni pergi depan mahkamah, orang tanya budak bayi hak kena bunuh, kau orang tanya orang hak pembunuh. Orang hak kena bunuh tak ada apa dah, muka dia kena bunuh mati dah. Tapi di akhirat Tuhan terbalik kan. Tuhan nak katakan, kuasa aku lebih hebat, mahkamah aku lebih hebat daripada mahkamahmu. Ha ni. Mahkamah dunia kita, contohnya orang bunuh saya, terbunuh, mati. Maka pergi sabitkan salah di mahkamah. Maka orang tak panggil dah saya. Kalau pergi panggil saya, hak mati dah, orang panggil Tok Hakim tak betul testing tu. Sebab mati dah. Jadi Allah tukar balik, Allah nak ajar mahkamah dunia tidak adil. Maliki yaumiddin. Hanya Allah raja kepada hari pembalasan. Jangan salah. Kalau Allah ni, contohnya Rayyan, adik Rayyan kita dibunuh. Adik Rayyan, sabar adik Rayyan. Adik Rayyan tak boleh nak rayak. Bapa dia adik Rayyan dibunuh. Tetapi di sana nanti, Allah akan tanya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Bapa adik Rayyan kena bunuh? Bi ayyim dhanbin qutilat. Bapa kena bunuh. Dosa apa adik Rayyan buat? Balihlah jawab. Maka Allah akan masukkan lepas orang hak bunuh dia dalam neraka tu lepas. Wal-iyadu billah. Allahu akbar. Kemudian Allah sambung lagi. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bayi-bayi dipersoalkan dan dia apa sebab dia dibunuh? Lepas tu tahu mana? Ayat inilah yang saya nak bawa pada malam ini. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas suhufu nusyirat. Okey baca. Wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila lembaran-lembaran ia dibuka selebar-lebarnya. Apa makna lembaran dan lembaran? Artinya buku catatan amalan kita dibuka. Buku catatan amalan kita ni tuan-tuan. Dia ada alik kanan, ada alik kiri. Allah sebut, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Buku amalan kita ada tangan kanan, ada tangan kiri. Kalau kita buat amalan tangan kanan, kita buat balik, maka dia akan tulis di buku alik kanan. Hari ni kita mari sejik, mari malam ni duk dengar. Dengar tazkirah, dengar kuliah. Maka rakyat atik pun tulis. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan apa saja yang kita buat, apa saja yang kita kecek, rakyat atik je nulis.
Atas muka bumi ni dulu masa kita dalam puluh tahun yang lalu, saya mikir berasa nak tulis diari diri sendiri dalam kehidupan. Dan nulis mata. Lepas tu dok. Betul tak? Boleh 2-3 rekod. Tak ada masa nak nulis. Tapi apabila kita mula faham tentang ayat ni, wa idza suhufu nusyirat, ada orang yang nulis kita siapa dia rakit hati. Jadi apabila ada orang yang nulis kita yang kena buat dari kita ini, buat dari kehidupan yang terbaik. Zaman kita budak lagu mana? Zaman kita remaja lagu mana? Zaman kita dewasa lagu mana? Zaman kita masuk umur 40 tahun ke atas? Zaman kita menjadi warga mah lagu mana? Zaman kita ni Tuhan nak matikan kita lagu mana? Semua itu Allah sebut di dalam surah Al-Isra. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Kalau siapa mari majlis khatam Quran, majlis khatam Quran perdana ni mana tunjuk ayat dia dalam surah Al-Isra. Maka tuan-tuan kenapa ayat dia kata wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Muka surat 283. Dia kata apa? Ayat 13. Dan setiap manusia telah kami kalunkan catatan amalan perbuatannya di lehernya. Semua amalan catatan dia duduk sini berlaku. Maka zaman learning, orang tak pelik tuan-tuan. Lagu mana? Buku catatan amalan ni, start daripada kita kecil, siapa kalau kita mati, tu roket hati nak nulis. Kita ni Quran ni besar ni, tebal mana dah? Kalau tengok tafsir Ibn Kathir ni tu bagus. Sekali ambil itu rembah tu pakai mati orang itu. Nak kata tebal. Tafsir Ibn Kathir. Tapi tu kata tekuk. Kata tekuk nak kata lagu mana? Maka Allah ni tak pelik tu. Haji Nasir kena pendrive. Tak kena apa-apa. Pendrive. Letak tekuk. Lah ni orang kata tekuk bukan pendrive. Kata tekuk ke apa bagi? Ke mana? Betul. Isya. Awik. Korem. Dia kata tekuk sini wik tu gak. Sohu tu gak. Baik mu gantung tasbih. Lepas tu mu zikir. Kata wik sohu tu gak. Masuk gi mari. Allahu Akbar. Bukan. Kalau wakak nak letak sini tak boleh dah. Nak gantung tak boleh dah. Kata tekuk wik. Roket atik tepi kiri kanan dia tulis. Orang ini sentiasa menggantung rokok di mulutnya. Nak rawat ke apa? Kalau rokok ni ada masa kita boleh tinggal lagi. Kalau wik ni tak boleh tinggal tuan-tuan. Masuk sejik, data tekuk, letak depan terus sembahyang. Allahu Akbar. Tahu nak ayat ke apa tu kerti nak ayat masuk. Dia memikir diri lah. Allahu Akbar. Mari sejik pun tak apa dah. Tapi gak acu terabeki gak sikit-sikit. Nak duduk setara mana? Bangga ke apa? Patut duduk jual wik itulah ke mana pula? Ada yang mau jawab sendirilah. Dia mau cari rezeki. Tapi carilah rezeki biar kita bukan sekadar cari rezeki halal. Tetapi halal yang penuh barakah. Carilah rezeki yang penuh barakah tuan-tuan. InsyaAllah. Menanya sama lagi. Dia kata apa? Dan pada hari itu. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamah. Kitaban yalqahu manshura. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Boleh tengok, kita baca seputih-seputih. Tu ayat yang ke-14 dia kata, Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini yang menghisapnya. Allahu Akbar. Membaca sendiri. Tuan-tuan, ketika mana kita duduk di padang mahsyar, di timbangan mizan, masa ketika itulah Allah sendiri panggil kita. Kita duduk di padang mahsyar. Dan ketika itu Allah berikan Quran, berikan buku catatan amalan kita kalau beri ke kanan.
Alhamdulillah. Ada manusia yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Dan insya-Allah kita dan juga keturunan kita sampai hari kiamat, insya-Allah dapat masuk syurga Firdaus tanpa hisab, insya-Allah. Amin. Jadinya apabila kita duduk depan pada mahsyar di timbangan mizan dalam keadaan Allah kata baca buku amalan. Kalau atas muka bumi ni tuan-tuan, kalau kita nak masuk kerja, acu terus cari kabel. Mentari marah kita. Kabel ni cari menteri ni, cari bos ni, cari orang kerajaan ni, cari pegawai jawatan ni. Aku ambil ni biasa sign cari kabel. Nak boleh masuknya kerja tu. Tapi hak tu salah. Di sudut agama kita salah. Nyaknya kau orang. Tapi di padang mahsyar tuan-tuan, start daripada alam kubur sampai kepada mahsyar, sampai ke hari kiamat, sampai ke syurga, kita kena cari kabel tuan-tuan. Tak pada diri kita sesat. Tak pada diri kita sesat. Maka kita nak cari kabel ke apa? Kabel yang paling senang adalah kabel Al-Quran. Kabel Nabi kita tak jumpa dengan Nabi. Takutnya mati kita tak aja terkelih pun wajah Nabi SAW walaupun sesaat. Ni Quran depan mata. Quran depan mata, bila-bila masa pun kita boleh tengok Quran. Maka daripada Quran 30 juzuk Quran ni, maka paling kurang dalam hidup dia kena amalkan yang kata Nabi SAW yang disebut sebagai Az-Zahrawaini. Apa mana Az-Zahrawaini? Artinya dua surah yang bercahaya. Apa itu dua surah bercahaya? Surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Kena ngapa kau Ustaz? Buat amalan pun tak apa dah. Surah Al-Baqarah 2 juz setengah. Surah Ali Imran daripada juz 3, 4. Sejuz setengah lebih kurang. Kalau ayat pula surah Al-Baqarah 286. Surah Ali Imran 200 ayat jadi 486. Jadi dua surah ni tu yang mari beres. Tuhan tak sebaca lah mudah-mudah. Masuk. Kalau kita tak boleh dua surah ni, satu surah yang paling simple sekali, iaitu 30 ayat yang kata Nabi SAW, Al-Munjiyah Al-Mani'ah. Surah yang digelar sebagai Al-Munjiyah, yang menyelamatkan kita. Al-Mani'ah yang menentang, yang menegah kita daripada diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu surah Al-Baqarah. Surah Al-Mulk 30 ayat. Surah Al-Mulk 30 ayat ni jangan tinggal tuan-tuan. Jangan tinggal setiap hari, jangan tinggal, saya ulang sekali lagi. Jangan tinggal surah Al-Mulk dibaca setiap malam, jangan tinggal. Lagu mana pun keadaan kita, jangan tinggal. Sebab itulah penting sangat. Masjid mesti jadikan amalan surah Al-Mulk adalah amalan yang kita baca setiap hari. Tak kira lah siapa mengajar, apa program ke apa. 7 minit ya, tak ada 7 minit. Kita buat alasan. Tak ada Ustaz, orang lain sibuk lorak ke apa gitu gini. Dia sebenarnya siapa malah? Mualah ke orang lain malah? Biasanya orang je kata tu malah. Orang lain ni nak baca belakang. Biar kita boleh baca surah Al-Mulk ni 30 ayat surah Al-Mulk, jadikan amalan. Sebab apa kita tak tahu. Hak mari duk baca, kita duk bagi surah Al-Mulk ni, ada orang tak pandai pun mengaji Quran. Alif hatta pun dia tak kenal. Maka saat kita dia pun setiap malam pun mari baca. Bukan baca ke apa, tengok. Lepas tu buat gerak mulut. Gerak mulut. Cukup setahun boleh baca Quran. Buat gitu je tuan-tuan. Sebab tu pentingnya kita jadikan surah Al-Mulk ni 30 ayat ni juga ketika mana kita duduk pada mahsyar, duduk depan Allah di timbangan mizan nanti, maka ketika itulah surah Al-Mulk mari. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia. Contoh gini ya. Dia ni semaya lewat ni. Baca. Pukul 7 petang 12 hari bulan 10 2024. Ambo semaya lewat. Mari Al-Mulk dia kata, ya Allah, ampunlah dosa dia.
dia tak ingat. Pukul 7 petang, 13 hari bulan 10, 2024. Subuh maya pukul 7.30 pagi. Mari surah Al-Mulk, dia kata, tak apalah. Mudah-mudah ya Allah, tak apa. Tolonglah ampun dia ya Allah, tolonglah ampun. Dia apa kata, tak apalah. Moga Al-Mulk minta apa, aku apa ke. Pukul 14 hari bulan 10, 2023, tahun lepas. Kita buat apa? Kita salah. Ngupak kat orang, fitnah kat orang. Tak apalah. Al-Mulk kata, iyalah ya Allah tolong. Dia salah kecek, mungkin ada mulut. Tolonglah apa dia. Inilah surah Al-Mulk. Pentingnya surah Al-Mulk dalam kehidupan kita. Inilah apabila kita faham keadaan gini, insya-Allah Allah mudahkan belaka urusan kita, kehidupan kita. Muka apabila kita baca sendiri, ada ke tak tinggal? Ada ke tak amalan ataupun gapo kita buat atas muka bumi ni tinggal? Kata Allah di dalam surah Al-Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Muka surat 299 dia kata wa wudi'al kitabu, dia Tuhan betul fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Orang dosa dia kata apa? Wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab. Allahu akbar, celakanya buku ni. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia ayat berlaku. Gapo kita tulis, gapo kita kecek, gapo kita buat. Buku amalan ni tulis berlaku. Contohnya kita tak puasa masa kita umur 10 tahun. Tapi mak kita ni tak tahu kita tak puasa. Dia tulis. Allahu akbar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadira. Semua mari belaka. Tuhan tulis belaka. Wala yadhimu rabbuka ahada. Tuhan tak pernah zalim kepada kita. Maka tuan-tuan, apabila kita kecek ayat ni, wa idza suhufun nusyir. Dalam surah At-Takwir tadi, tengok balik. Wa idza suhufun nusyir, dan apabila lembaran-lembaran ataupun buku kitab kita ni diroyak belaka, Tuhan makbul belaka. Tuhan makbul belaka. Tuhan ni tulis belaka. Tuhan betul belaka. Maka hari ni tuan-tuan, saya nak mengajaklah kepada semua. Jagalah semaya kita. Maka apabila kita kecek bab semaya ni, semayalah awal waktu. Masuk umur 40 lah semaya lewat tuan-tuan. Kalau umur 40 semaya lewat lagi, tak lambat banget Allah akan lama-lama Allah tutup hati. Apabila Allah tutup hati, kita nak buat amalan pun jadi malah. Nak buat amalan, nak baca Quran pun malah. Wana tak ngaji Quran lagi. Ustaz minta maaf lah, lidah hamba ni kerah. Bukan kerah lidah mu, hatimu kerah. Hatimu tutup dah nak baca Quran. Bukan sekadar nak baca Quran. Mu nak pakai Quran pun mu malah. Sebab apa? Sebab ditutup dengan dosa-dosa semaya lewat. Ini benar ni yang kita nak kena jaga tuan-tuan. Mari sejik, mari semua dah. Alhamdulillah kita mari sejik semua. Tapi kan ada masa tu semaya lewat. Allahu Akbar. Jagalah semaya kita. Maka apabila kita kecek bab semaya naik level kedua. Tadi jaga semaya awal waktu. Maka dalam semaya ini, dalam sehari semalam, kena jaga 40 rakaat. Berapa puluh rakaat? 40 rakaat. Maka apabila kita kecek 40 rakaat ni, saya tulis dah sikit. Bismillah. Semaya ni 40 rakaat. Mari mana 40 rakaat ni paling kurang? Orang puan nampak? Nampak lah. Bismillah. Semaya ni apabila kita kecek 40 rakaat. Semaya wajib. Ini semaya wajib dah. Subuh 2. Zuhur 4. Asar
Maghrib 3. Isyak 4. Jadi apa? 17. Sunat ni pula paling mudah sekali. Kita letak subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh 2 rakaat sebelum subuh. Lepas subuh tak ada. 2 rakaat sebelum zuhur, lepas zuhur 2 rakaat. 2 rakaat sebelum asar, lepas asar tak ada. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Isyak ni kadang-kadang tak ada, tak apa, kita letak sini 4. 2 4 ne 8. 2 4 4 8. Jadi 19. 19 apa? 19 rakaat. Jadi 17 tambah 19 jadi 33. Nak tambah mana lagi 33 ni? Maka tambahlah 4 rakaat sebelum subuh, iaitu tahajud 4 rakaat. Jadi 30. Lepas tu 1 rakaat witir. Jadi berapa dah? 33 7 8. 38 rakaat. Kemudian tambah 4 rakaat. 3 4 42 rakaat. Cukup 40 rakaat sehari semalam. Kata Nabi SAW, siapa dia jaga 40 rakaat sehari semalam, Allah mudahkan kehidupan dia. 40 rakaat. Ini mudah ni. Wajib 17, sunat 16, tambah 4, tambah 1, 5, tambah 4. Jadi berapa kita nak tulis? Wajib 17, sunat 16, tambah 4, 20, 21, 25. 25 rakaat. Jadi 42 rakaat. Ni. Sehari semalam ni kita kena jaga 40 rakaat. InsyaAllah Allah mudahkan belaka kehidupan kita. Kemudian yang seterusnya, nak jaga apa lagi? Kalau kita tak boleh belaka ni, Ustaz nak jaga 40 rakaat ni bagi saya ni berat juga Pak. Jagalah hak ni je, tak apa dah. Hak ni iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat selepas isyak. 2 rakaat sebelum subuh dan 4 rakaat selepas isyak. Jaga 2 ni ya, cukup. Kata Nabi SAW, raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 solat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan hak ni pula lebih baik dunia dan seisinya. Siapa dia? Lepas semaya lepas ni, dia pergi semaya mana-mana masjid. Dia semaya Isya berjemaah. Kemudian lepas semaya Isya berjemaah, dia tak tubik daripada masjid itu, dia semaya 4 rakaat Isya. Maka kalailatil qadri, kata Nabi SAW, pahalanya seperti dia beribadah pada malam-malam Lailatul Qadar. Kena buat sama. Ustaz, kalau lepas semaya Isyak ni saya semaya sunat 4 rakaat ni rumah, tak kira. Dia kena duduk sin. Dia tak boleh tubik tu. Syarat dia. Kalau semaya rumah, tu pahala lain lah pula. Tapi kalau nak pahala kalailatul qadri, seperti mana malam Lailatul Qadar, lepas semaya Isyak, dia kena semaya Isyak 4 rakaat. Minta molek, jasa baik molek, tok siok kita ni, abang mak jangan duk kat tu, nak tutup lampu. Jangan nyokok ke. Masjid ni insya-Allah dak kot. Masjid lain setengah-tengah tu kan. Habis je orang semaya misalnya tu. Allah akbar. Kita nak semaya acuh akak tapi tubik lah. Tak ada apa. Tapi janganlah mentang-mentang ni tok siap kita tunggu kat tengah jam dia semaya sore je. Berat. Dia ingat kita ni tak kasi makan nasi lemak ni. Nyanyo kita. Jadinya tuan-tuan,
4 rakaat selepas isyak tu kita kena jaga. Lepas tu nak semaya 4 rakaat selepas isyak ni, cadangan daripada ulama-ulama, cadangan daripada orang soleh, cadangan dia jangan kita semaya 2 rakaat, wisalah, lepas tu 2 rakaat pula kita semaya. Bagi orang yang tak istiqamah lagi, bermulakan dengan 4 rakaat direct, tanpa kita satu salam saja, satu salam dengan 2 tahiyat. Nak faham lagu mana? Gini, nak faham dia. Kita nak faham dia. Dia ada 3 cara. Yang pertama, kita semaya Allahu Akbar. Lepas tu rakaat kedua dah ni, kita pun bisalah. Ni cara pertama. Lepas tu kita semaya pula Allahu Akbar. Sampai habis rakaat kedua, kita pun wisalah. Ini cara yang pertama. Maknanya apa? Kita semaya 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau nak istiqamah, mula-mula nak mula, maka kita semaya 4 rakaat direct. Allah ya usalli, tahiyat usallilah. Aku semaya sunat 4 rakaat selepas isyak kerana Allah Taala. Cukup. Allahu Akbar. Lepas tu rakaat yang kedua ada tahiyat awal, kemudian kita naik rakaat ketiga, sampailah rakaat yang keempat, kita pun wisalah. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah kita semaya 4 rakaat direct. Pada rakaat yang kedua kita naik ni, rakaat kedua ni, kita tidak ada tahiyat, kita terus naik. Sampailah rakaat yang terakhir, maka kita pun wisalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 1 kali tahiyat. Boleh? Ada 3 cara. Nak guna hak mana-mana, boleh berlaku. Hak tak asingnya, tak buat. Ya. 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 Jalan dah. Ya katakan kalau buat ni saja, hak ni tak sebuat, padahlah kan. Muka hak ni besar dah dah. Kalau nak kaya kat buat lagi. Bukan kaya dunia, kaya akhirat. Betul dah soalan tu. Tapi nak ayat ceritanya 4 rakaat ni ramai lagi di kalangan kita yang belum menjadikan amalan yang istiqamah. Buat benda tu. InsyaAllah buat. Kalau nak buat, start malam ni. Abang Mak kisah awal-awal lah. Kalau nak makan nasi khabu kau lah, tunggu. Biar awak ni semaya. Kisah dah sebentar. Jadi nak ayat ceritanya, biar amalan ni. Amalan semaya kita jaga 40 rakaat. Tak boleh jaga 40 rakaat, jagalah 2 rakaat. Maka jagalah 4 rakaat pula. Kemudian apabila kita kecek tentang kubur ni, wa idas suhufun nusyrat. Amalan yang seterusnya yang kita nak tengok, biar kita tulis dalam buku diary kita ni, diary amalan ni, biar tulis ke apa? Ya, kita tulis kita selamat dah kita. Selamat ke apa? Dalam alam kubur kena buat 3 perkara paling kurang. Pertama, kalau siapa dia tak say luah kubur dia 7 kaki kali 3 kaki. 7 kali 3. Mana 7 kali lebar, 7 kali panjang, 3 kali lebar, dalam dekat dengan dada. Siapa dia tak say dia sepik lagu tu, maka dia kena luaskan dengan dia bersedekah. Kalau kita nak mudah ingat, kita beli tanah banyak lah. Nak beli tanah banyak dalam alam kubur ni, banyak sedekah. Dan sedekah yang paling comel adalah sedekah subuh. Jangan tinggal sedekah subuh. Siapa dia? Dia nak selamat dalam hidup, nak ada barakah dalam hidup, sedekah duit iaitu pada waktu subuh, itu lebih baik, katakan Nabi SAW. Siapa dia sedekah waktu subuh, ketika itu 2 malaikat, di antara malaikat siari dan malaikat malam, iaitu kasih maksud. Bukan wagak saja tu kasih. Malaikat pun tu kasih. Masa ia tu kasih, kalau orang ni sedekah, maka malaikat tu doa, Allahumma a'ti, ya Allah mutukar gatilah apa yang dia sedekah. Tapi kalau orang sedekah waktu subuh, kata malaikat ni, ya Allah,
berilah kecelakaan kepada harta dia. Mudah kita nak kecek, tak ada barakat dalam harta duit dia. Kena mari sedekah. Lepas tu nak sedekah mana ustaz? Kalau tak boleh mari sejid, ambil apa? Tabung subuh, buat tabung tu, kemudian kita bubuh. Seria ke 10 sen ke apa, kita ajar bubuh sama. Sampai satu masa, seminggu sekali ke, sebulan sekali, pergi letak sejid. Kita buat lagu tu. Biar jadi amalan tuan-tuan, amalan untuk anak-anak. Kalau tanya saya kecil lagi kita buat anak ni. Setiap kali pergi sejid, ya bubuh sejid, kita beri duit, pergi sejid. Setiap kali subuh. Beri. Kali hari saya tak boleh nak mari lah. Contoh saya mari masjid ni ke kuliah subuh mana-mana. Satu hari, kita tengah semaya. Allahu Akbar. Letak beg depan. Masa tu dia umur 2 tahun. Ni. Umur 2 tahun lebih kurang. Dia pun buka beg duit. Dalam beg duit, ada RM1, ada RM20, ada RM50. Tengah duk semaya molek-molek. Semaya sunat ni. Semaya sunat. Sudah dah kali ni. Sudah dah. Minta lah yang ambil 20, 5 ya, RM1 pun tak apa dah. Tak apa. Dalam hati tu tengah semaya ni. Tengah semaya dalam hati tu. Nak buat kata, Tuhan nak ajar kita masa tu. Anak kita 2 tahun, ambil RM50, bubuh dalam tabung tu. Ambil ya anak. Ambil RM50, bubuh dalam tabung tu kak. Tak kena berhenti semaya, nak telefon kau tak bila. Habis bubuh tabung tu, maka kita pun fahamlah. Allah nak ajar kita, ada benda yang Allah nak ajar kita. Yang pertama, hikmah dia kita belajar dalam hidup. Setiap apa yang berlaku dalam hidup, ada hikmah dia. Hikmah dia ke apa? Hikmah dia Allah nak ajar. Masa ketika mana kita rasa berat nak bui tu, kita bui, insya-Allah Allah akan buatkan kita adanya takdir buruk yang mana kita tak tahu. Tuhan tukarlah. Tuhan tukar jadi takdir buruk. Jadi takdir yang baik. Contohnya saya pernah nak accident tuan-tuan. Saya naik kereta, ada lori mari lagi. Kita ngatuk malam tu. Ngatuk. Kita lalu gini. Lori ni mari, dia bukan nak pek dah. Dia pun lalu, lari. Kita pergi. Kita sedar, mana aku? Itulah. Dia panggil sedekah. Dan saya pernah dulu, saya duduk sejid. Kita topik daripada masjid. Masa tu tengah lapar. Dalam beg duit tu ada 10 ya je. Memang 10 ya tu je. Nak makan kau nak buat apa? Lalu sampai kat tabung sejid, kita ambil 10 ya, kita bubuh dalam tabung, ungat derah tu. Takut telefon kau tak bilah. Ungat derah tu naik ke motor bagi sapalah loan dia. Office saya loan dia. Office Halmah Krisi. Masuk dalam office saya pun buat kerja. Hari Jumaat, buat kerja mata. Turun bawah. Dalam keadaan saya pun nak buka kat motor. Nak buka je motor. Apa tak boleh? Apa tak boleh? Lepas tu ada orang besar gini, tubuh besar, pergi mari lillah. Rupanya motor saya tu, motor LC saya tu, orang nak curi. Muncul saya dia tunggu. Tapi barulah saya faham. 10 ya aku sedekah, Tuhan nak selamat. Motor agak dekat 10,000. Itulah benda yang kita faham dalam kehidupan kita. Ada takdir buruk, ya Allah nak rayakkan kita mau sedekah. Maka dengan sedekah ni, Allah akan tukar takdir itu jadi takdir yang baik. Itulah kelebihan sedekah. Dan yang keseterusnya, siapa dia nak cerah dalam kubur? Tuan-tuan tak payah duk pergi beli spotlight lah. Memang tak laku dalam kubur. Nak cerah dalam kubur, maka kita kena bangun tahajud tuan-tuan. Kena bangun tahajud walaupun 2 rakaat. Ni tak bangun tahajud pukul 2, pukul 3 pagi. Mu tengok telefon, mu balas WhatsApp, mu duk ngopak kat orang. Ya. Duk tengok TikTok lah, tengok gotu lah. Zaman lah ni pukul 2, pukul 3 pagi, duk tengok orang duk buah. Ralik, gotu buah. Lepas tu suka-suka. Lepas tu rapat subuh, lepas tu tak semaya subuh. Wali'ayyadzubillah. Kemudian yang ketiga, kalau mu nak ada teman dalam kubur, maka mu kena cari Quran. Dan daripada 1230 ni Al-Quran, iaitu ayat Al-Quran, maka mu cari 30 ayat pun tak apa. Iaitu surah Al-Mulk
yang jadi teman kita. Kita tak kira seorang ni. Sweet setara mana, romantik setara mana mu dengan bini mu tak akan dikapankan dalam satu kain kapal bersama dengan bini mu. Oh, saya ni sweet dengan bini saya. Saya ni romantik dengan bini saya ni, ustaz. Saya nak kalau saya mati pak ni, saya nak kapal sekali. Tak boleh. Tak boleh nak kapal dengan satu kain kapal. Kain kapal suku-suku dalam liang-lahat yang sama tak ada masalah. Nak rayaknya teman sebenar adalah Al-Quran. Carilah Al-Quran tuan-tuan. Ugilah siapa tak pandang ngaji Quran. Kalau siapa tak pandang ngaji Quran lah ni, minta doa dengan Allah, jangan buri dia mati. Kalau Allah mati hari ni, Allah buat dia mati hari ni, dia tak selamat alai kubur. Tak percaya terang mati. Nak tahu lagu mana keadaan kita. Sebabnya pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Tadi kita jaga apa tadi? Kita jaga semaya 40 rakaat sehari semalam. Tak boleh 40 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat selepas isyak. Jaga tu. Kemudian kalau tak boleh jaga juga, jaga solat sunat duha. Solat duha ni penting juga dalam kehidupan kita. Allahu akbar. Kemudian jaga sedekah. Dulu ada seorang hamba Allah dia ajar kepada saya. Masa kita susah dulu. Dia ajar musdekah ni. Seria hari Jumaat minggu depan tu mengganda seria pula. Jadi 2 ya. Jumaat seterusnya mengkali 2 pula 4 ya. Jumaat seterusnya mengkali 2 pula jadi 8 ya. Kali kita. Lama-lama kita akan nampak. Buat dulu sampai 40 Jumaat, insya-Allah kita akan nampak Allah akan ringankan hati kita untuk bersedekah. Walaupun dengan hari Jumaat. Ni hari biasa pun seria, hari Jumaat pun seria juga. Hak sedih sekali, lalu tabung dia pun tolak, dia pun senyum. Senyum itu sedekah. Kena dah oleh dia tu. Tabung tu nak duit dah, nak duit. Jadi kita hari Jumaat, hari setiap hari ni, kalau boleh Tok Imam kita, Tok Siok kita, masjid mana-mana, pastikan kena tolak sama subuh. Tak tolak waktu lain tak apa, tolak subuh, tolak. Dan tak besar. Kalau boleh di tiang-tiang ni penuh dengan agon. Penuh dengan QR. Kita kadang-kadang kita tak teringat juga nak buat PT. QR tab cek, seria, 2 ya, sama. Kalau dengan QR ni paling kurang tak ingat saya 5 sen. 5 sen kita buat tu tuan-tuan. Kita bubuh dalam tabung tu kita tak malu tu. Tapi kalau 5 sen kita bubuh dalam tabung lah ni malu juga. Kalau dengan QR ni 5 sen orang tak kata apa. Siapa nak pergi cari? Tak tubik nama Muhammad Dollah derma 5 sen. Berat dia orang ni. Tak ada orang ayat kita tuan-tuan. Kena sedekah setiap hari dah. Kemudian yang seterusnya, kita nak susun dalam kehidupan kita ni, kalau boleh kita ejahlah puasa. Puasa, tak boleh puasa Isnin Khamis, puasa hari Isnin saja. Tak boleh puasa Isnin Khamis, tak boleh puasa Isnin saja. Biar sebulan tak ada juga hari kita puasa. Supaya kata Nabi SAW, tu'radul a'malu yawmul ithni wal khamis, fa'ahabba an yu'rada amali wa ana sha'im. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, setiap hari Isnin hari Khamis Allah akan akak betul ke amalan kita. Dan ahabbu an yu'rada amali, dan aku suka kalau dibetulkan dalam keadaan aku berpuasa. Jadi tuan-tuan, padalah dengan ayat wa idzas suhufun nusyirat, kita pergi molek pada malam ini, iaitu apa? Dan apabila lembaran-lembaran itu dibuka selebar-lebarnya, artinya apabila buku amalan kita Allah tunjuk, biarlah buku amalan kita adalah buku amalan yang terbaik. Maka saya tutup pada malam ini dengan 4 tips supaya kita konsisten buat amalan dalam kehidupan. Kalau siapa nak tulis, boleh tulis. Lagu mana kita nak konsisten dalam kehidupan? Yang pertama, niat kita biar sungguh. Kita nak buat sesuatu, kalau kita nak sembahyang subuh berjemaah di masjid setiap hari, maka niat sungguh, ya Allah aku nak buat. Yang kedua, kita doa biar sungguh-sungguh. Jangan kita doa kata sekadar ya Allah tak apalah, aku buat hari ni, esok aku tak buat. Doa sungguh-sungguh. Doa yang paling kita nak adalah doa
masa kita sujud terakhir dan juga sebelum wisalah. Fil alamina innaka hamidum majid. Masa tu kita doa dalam hati, kita kata, ya Allah, terimalah sembahyangku walaupun aku tahu sembahyangku ni penuh dengan cacat celah. Ya Allah, biarlah aku istiqamah dengan amal kebaikan aku. Kemudian yang ketiga, kita kena bina rutin kita setiap hari. Nak bina rutin ni ataupun orang panggil habit. Nak bina rutin setiap hari ni, setiap benda yang kita nak buat kebaikan ni mencabar, tuan-tuan. Maka binalah dengan 5 minit sehari. Kalau baca Quran 5 minit je. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Baca sapalah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sapa 5 minit je. Semuka surat ni, kalau orang lacak 3 minit. Kurang lacak 5 minit. Kurang lacak lagi boleh sapa 10 minit, 20 minit kalau kurang lacak. Tapi kita ajar diri kita 5 minit sahaja. Kemudian yang keempat, kena paksa, tuan-tuan. Kalau kecek paksa ni, kalau nak bangun tahajud ni, tuan-tuan, walaupun kita tidur pukul 3 pagi ke, 4 pagi ke, kita kena paksa supaya kita bangun tahajud. Pentingnya. Dan yang terakhir, yang kelima, banyakkan duduk bersama dengan orang soleh. Akhir zaman ni, tuan-tuan, carilah orang soleh. Banyakkan kita mencari orang soleh. Kalau boleh, kalau nak bubuh nama anak, carilah orang soleh, beri nama kepada anak kita. InsyaAllah ada barakah. Saya, tuan-tuan, kalau saya sendiri, saya ada, kita tahu bahasa Arab, kita boleh cari mana-mana nama. Tetapi saya tetap juga mencari orang soleh, supaya orang soleh tu memberi nama untuk anak kita. Walaupun kita tahu masuk-masuk. Supaya apa? Ada barakah dia. Ada 3 orang yang termasuk yang ni dalam proses nak beri nama. Jadi beri nama anak yang ketiga ni pun kita cari orang soleh. Supaya apa? Mencari keberkatan orang-orang yang soleh, insya-Allah. Hak ni ataupun ni jarang dah orang buat, lebih-lebih orang muda dia cari ikut Google, bertambung nama anak, ikut dia nak bubuh dia. Ikut dia nak bubuh. Walaupun nama anak itu comel, walaupun ada maksud, tetapi untuk kita cari keberkatan, maka carilah dengan kita beri macam-macam orang dulu. Beri kau guru, beri kau orang-orang tua hak soleh, beri nama anak-anak kita. InsyaAllah Allah akan pemudahkan segala urusan. Minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara. InsyaAllah kita jumpa kalau tuan-tuan ada masa, jumpa esok pula. Kita jumpa pagi esok dalam tadabbur yang lebih terperinci lagi, insyaAllah. Subhanakallahumma, boleh ikut saya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Engkau sangat baik dengan kami, ya Allah. Seperti mana Engkau telah berikan kebaikan kepada hamba-Mu yang saleh dan salihah, ya Allah. Berilah kebaikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa, ya Allah. Kurniakanlah rezeki supaya kami dapat berdamping dengan orang-orang saleh dan salihah, ya Allah. Kurniakanlah rezeki supaya kami bersama dengan orang-orang yang baik, orang yang saleh dan salihah, ya Allah. Ya Allah, hari ini kami belajar tentang dalam surah At-Takwir, idza suhufun nusyira. Ya Allah, dan apabila buku catatan amalan kami dibentangkan nanti, ya Allah, Kau bentangkanlah dengan amalan yang baik, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, buku amalan kami tidak dihisap pun, ya Allah. Dan terus kami dapat masuk syurga Firdaus tanpa hisap, ya Allah. Walaupun kami tahu kami tak layak untuk ke syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Tapi pilihlah kami, ya Allah. Seperti mana Kau pilih hamba-Mu yang saleh dan salihah, ya Allah. Ya Allah, sekiranya takdir kami dikira buku amalan hisab kami, ya Allah, maka Kau datangkanlah Al-Quran yang akan memberi syafaat kepada kami. Kau datangkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat kepada kami, ya Allah, supaya kami dapat masuk syurga, ya Allah, syurga yang terbaik dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, kami tahu kami banyak dosa, ya Allah.
Tapi angkatlah doa kami tanpa hijab-Mu ya Allah. Angkatlah doa kami tanpa hijab-Mu ya Allah. Dengan berkat orang soleh yang berada dalam masjid ini. Berkat orang soleh yang tengok secara online ya Allah. Berkat orang soleh yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup ya Allah. Dengan berkat orang soleh yang kami tahu ataupun kami tak tahu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa taqabbal. Terima kasih sama. Baik, insyaallah. Baik pada kamu. Oh, boleh. Dah. Udah kenal dah. Terima kasih. Dah. InsyaAllah lepas Aisyah ni kita baca surah ni insyaAllah. Ya. Ini siapa? Hmm? Ini siapa nih? Ini kau dah. Siapa? Dipanggil kau. Dipanggil. Hmm. Ini kau. Siapa? Ini ada. Ini. La haula. Ibu, abang tu kat dapur mana? Hah? Abang tu kat dapur mana? Dapur. Siapa sini? Hah? Abang tu Tutup. kat mana? Wah, hebatnya. Enggak. Hebatnya. Ini kasih siapa? Biasa ini dah. Ini dah. La ilaha illallah. Wasyaraf. Salah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقام الصلاة وقام الصلاة الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله هناك الصف رفع الصف ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أحضر السفر هناك الصف رفع الصف لله تعالى صلي فضل عشاء 4 ركعات أداء إماما لله تعالى الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام، إليك يعود السلام. فحين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعددنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله InsyaAllah kita saling katapilah Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا